Persidangan Dewan Rakyat, keputusan mengenai mekanisme subsidi bersasar dilakukan Jemaah Menteri bulan ini dengan jangkaan pelaksanaannya selepas Mac 2024. Perinciannya langsung bersama Syamimi Saripan. Silakan Mimi. Terima kasih Zahira. 3 kaedah akan dilaksana bagi tujuan penyasaran semula subsidi petrol dan diesel dan akan dilaksana serta dikemukakan kepada Jemaah Menteri untuk dipertimbang. Tujuan penyelesaian semula ini bertujuan bagi menambah baik kedudukan fiskal negara sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara individu melalui pendekatan perlindungan sosial ataupun social protection. Kedua, sama ada yang pertama itu ataupun yang kedua, pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara isi rumah. Yang pertama tadi mengikut individu, yang kedua secara isi rumah. Dan melalui pendekatan hybrid. Pertimbangan ketiga ialah pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara isi rumah tetap dan juga individu gabungan tetapi dilaksanakan menggunakan kaedah kad subsidi. Sejak 2015 hingga 2023, jumlah subsidi serta bantuan sosial yang ditanggung kerajaan berjumlah RM294.5 bilion. Dalam pada itu, langkah awal telah dilaksanakan kerajaan bagi menyelaras rangka tindakan ekonomi digital Malaysia, MyDigital, bagi mencapai sasaran kajian separuh penggal. Fokusnya memastikan industri pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi dapat dicapai sebagai enjin pertumbuhan baharu ekonomi negara. Peranan agensi kerajaan dan GLC melalui kaedah satu tingkap turut diselaras bagi elakkan pertindihan fungsi serta memudahkan urusan dan syarikat pemula. Kementerian Ekonomi juga telah membangunkan program Executive Digital Leadership ataupun EDL yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan kepimpinan digital dalam sektor awam dan swasta. Program yang dibangunkan khas oleh Asia Business of School ASB dengan penglibatan syarikat-syarikat teknologi digital dunia seperti IBM, Microsoft, Google, Amazon Web Services dan juga Shopee. Penglibatan pegawai di peringkat pengurusan tertinggi dari sektor awam akan dapat menyumbang kepada transformasi pendigitalan di organisasi awam dan syarikat swasta dan pengambilan kohort pertama telah bermula dan dijangka kelas ataupun kohort pertama itu akan mula masuk kelas November ini. Perkembangan selanjutnya, 8 jenis komoditi makanan diberi perhatian bagi meningkatkan keterjaminan dan mengurangkan kebergantungan import. Ini melibatkan beras, sayuran, buah-buahan, daging dan telur ayam atau itik, daging lembu, susu segar dan ikan makanan. Pada 2022, kadar sara diri untuk kesemua item berkenaan mencatatkan 108.9% bagi telur ayam dan itik, 90.2% ikan makanan serta 78% bagi buah-buahan, manakala beras 62.6%, susu segar 57.3%, sayuran 44.7% dan daging lembu sebanyak 14.7%. Untuk menjawab sama ada matlamat itu realistik atau tidak, kalau kita lihat daripada 8 ini bahan makanan utama yang tadi saya sebutkan yang tadi itu, ada yang kalau lihat jurang daripada sasaran sekarang berbanding dengan target adalah dekat. Seperti contoh buah-buahan 78.1% berbanding dengan sasaran kita nak mencapai 83%. So itu sesuatu yang kita boleh mencapai dan ada juga yang jauh lagi sikit seperti beras 62.6% berbanding dengan 75%. So ini pun agak realistik dan juga ada berbagai yang dari segi SSR ni kita kena review balik kerana target SSR ni kita akan letak setiap 5 tahun.
Beliau menjawab soalan Wakil Tampin Datuk Muhammad Isa mengenai produk makanan yang diberi tumpuan kementerian. Saudara, Dewan turut dimaklumkan berkaitan inisiatif bagi menangani masalah perubahan iklim semasa. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim memaklumkan menerusi Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia menggunakan aplikasi teknologi terkini secara optimum sebagai pelan mitigasi dan adaptasi. Teknologi sensor, peranti pintar, internet kepintaraan, Internet of Things, IoT, kepintaran buatan, Artificial Intelligence, AI, Analitika, Tata Raya, Pitata Analitiko, PDA dan komputeran prestasi tinggi, High Performance Computing, HPC. Teknologi ini telah digunakan pakai dalam penilaian dan adaptasi bagi mengenapasti dan mengurangkan impak negatif. Penuhi permintaan dan kehendak industri selain menjadi rujukan utama kepada institusi latihan kemahiran. Untuk itu, 2072 Pusat Latihan Berteraskan Standard Kemahiran Pekerja Kebangsaan NOSS telah dibangunkan. Melalui industri lead body ini, pakar-pakar dan pengamal industri memberikan input dan terlibat secara langsung bermula dari peringkat awal pembangunan NOS yang seterusnya digunakan sebagai standard rujukan dalam membangunkan kurikulum program TVET kita. Penglibatan industri lead body dalam pengubalan dan penambahbaikan NOS merupakan salah satu mekanisme untuk memperoleh input daripada pihak industri agar isu ketidakpadanan dapat diminimumkan. Dewan berhenti rehat seketika dan akan menyambung kembali persidangan pada 2.30 petang nanti. Dan sekian perkembangan dari Dewan Rakyat dari Sungai hingga ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Zahira di studio. Baik, terima kasih Mimi.